Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada yang terhormat Tuan Nazir Masjid Syakirin yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, pada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana telah mentakdirkan kita semua dapat bersama-sama pada pagi hari ini. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana syafaat beliaulah kita berharap kelak. Kita berada di muka surat 25 tentang 72 puak yang sesat. Jadi dia masuk kepada pembahasan tentang iaitu firqah dalah. Bahasa Arab kita panggil al-firaq ad-dalah. Al-firaq berarti golongan-golongan, puak-puak, ad-dalah yang sesat. Syahdan beberapa i'tiqad yang memutuskan Islam lain daripada yang tersebut itu, seperti segala i'tiqad kaum yang 72 yang sesat lagi bid'ah, yang tersebut bilangan mereka itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam mula mengarang kitab menerangkan 72 golongan yang sesat adalah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang akan kita bacakan ini. Jadi kitab yang ada di depan tuan-tuan ini bukan kitab yang pertama membahaskan tentang golongan-golongan yang sesat. Sebelum ini dah ada kitab yang lebih tua yang bernama Al-Milal wa Nihal karangan Imam Syahrastani. Al-Farqu Bainal Firaq karangan Al-Baghdadi. Hatta imam atau muassis madhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu Imam Abul Hasan Al-Ash'ari sendiri mengarang kitab namanya Maqalatul Islamiyin. Walaupun dia membahas tentang puak yang sesat, mereka tidak kata bahawa puak-puak ini dimutlakkan jatuh kufur, tak. Bukti dia, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari menyebutkan kalimat Maqalatul Islamiyin, iaitu pendapat-pendapat ataupun ucapan-ucapan orang-orang Islam. Cuma bahagian daripada mereka itu yang tersesat. Kitab ini juga pada asasnya tidak mengatakan dia itu keluar dari Islam, kecuali ada beberapa isu yang memutuskan Islam. Ini sama seperti Imam Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, apabila berbicara tentang Mu'tazilah, tentang Syiah, ada yang Rawafid dan lain-lain, secara umumnya masih Islam. Tapi kalau isu ni melakukan seperti ini, maka boleh menyebabkan kufur. Kalau terjadi seperti ini, maka menyebabkan jatuhnya kufur. Itu maksud dia dalam perkara ini. Lalu dia kata apa? Inna bani Israila. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Bani Israel tafarraqat ba'da Musa 73 firqatan, kulluhum fin nari ila wahidatan fil jannah, wa ba'da Isa 72 firqatan kulluhum fin nari ila wahidah, wa sataftariku ummati ba'di 73 firqatan kulluhum fin nari ila wahidah. Faqila wa ma tilkal wahidah ya Rasulullah? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allati ana 'alaiha wa ashabi. Jadi hadis ni kalau menurut takhrij yang cetak kitab ini mengatakan hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Dunya, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan disahihkan dan selainnya
juga diriwayatkan dari An Auf bin Malik, Muawiyah wa Abi Darda, Ibn Abbas, Ibn Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Amr bin As wa Wasilah wa Abi Umamah wa ghairihim bi alfazin mutaqarribah, dengan lafaz-lafaz yang hampir sama. Wa riwayatu sahihah kulluha fin nari ila wahidah. Jadi ini adalah takhrij hadis tersebut. Berarti hadis yang tuan-tuan dan puan-puan baca ini hadis yang sahih melalui banyak sekali riwayat, memiliki beberapa jalur, dan bukan hanya itu, hadis ini juga disahihkan oleh Al-Hakim dan ulama-ulama lain. Sebab itu diistishhad dengan hadis ini. Maksudnya bahasanya kaum Bani Israel mereka itu bercerai-berai setelah Nabi Musa kepada 73 kaum. Berarti ada 73 kaum di zaman Bani Israel ni setelah Nabi Musa pecah 73. Macam mana kita nak kira 73 tu tak kisahlah. Inti dia memang betul. Kalau kita belajar dalam ilmu Judaism tu suatu ilmu mengkaji tentang orang Yahudi, agama orang Yahudi, maka kita akan baca ada yang jalur macam ni, ada yang macam ni, banyak jenis madhab yang mereka sesama mereka pun saling mengkafirkan. Kitab-kitab mereka pun berbeza, Taurat mereka pun berbeza. Ada yang memakai Talmud, ada yang menolak Talmud dan lain-lain. Okay. Lalu sekaliannya dalam neraka mereka satu kaum juga yang masuk syurga, dan mereka itu bercerai-cerai selepas Nabi Isa alaihissalam kepada 72 kaum sekaliannya di dalam neraka, melainkan satu kaum jua yang masuk syurga. Dan lagi umatku bercerai-cerai selepas aku. Jadi golongan Nabi Isa, berarti golongan Nasrani pun bercerai-berai. Contoh dia, kita tahu pada zaman dulu dah ada banyak sektarian bergaduh di Council of Nicaea tentang menentukan ketuhanan Jesus ataupun tidak. Ada yang menganggap bahawa Nabi Isa alaihissalam bukan Tuhan tapi adalah Nabi. Jadi antara mortal atau immortal. Lalu pendapat sebahagian mengatakan dia ini Tuhan. Maka mereka pun bergaduh membunuh sama sendiri, dan yang menang waktu itu yang menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Maka siapa di kalangan Nasrani yang kata Nabi Isa adalah Nabi, maka dia akan dibunuh dan diperangi pada waktu itu. Lalu dari situ pecah lagi, ada yang Ortodoks, ada yang Koptik, ada yang Katolik, dan akhirnya terjadi hanya dua gereja yang besar, iaitu gereja Ortodoks yang ada di Konstantinopel dan gereja yang ada di Vatikan. Ini cerita dia. Dan setelah kejatuhan Konstantinopel, maka Ortodoks tidak memiliki kekuasaan secara kerajaan lagi. Walaupun dipindah ke Rusia, waktu itu pun tidak memiliki kekuatan. Lebih-lebih lagi setelah komunis, maka jatuhlah gereja tersebut. Sedangkan yang tinggal hanya satu, iaitu Katolik. Dan Katolik juga berpecah lagi kepada Protestan. Yang kita ingat kisah yang terkenal lah, yang ada di Germany, yang ada di Belanda dan lain-lain. Lalu Martin Luther memecahkan gereja tersebut kepada Protestan, dan akhirnya memiliki kekuasaan di daerah di Inggeris yang akhirnya menjadi English Church of Canterbury itu di London. Misalnya ini sejarah berpecah. Berarti Kristian juga berpecah. Dan lagi umatku, iaitu umat Nabi Muhammad SAW, bercerai-cerai setelah aku kepada 73 kaum. Pecah lagi kepada 73 kaum. Jadi umat Islam pula berpecah sebanyak 73 kaum. Sekaliannya isi neraka, melainkan suatu kaum jua yang masuk syurga. Jadi semuanya masuk neraka. Dalam erti masuk neraka bukan kufur, tapi iaitu berada dalam dalal. Kerana apa? Orang yang tidak berada di jalan yang ihdinas siratal mustaqim tadi, maka mereka termasuk golongan-golongan yang akan masuk ke dalam api neraka. Dan kalau Allah SWT menghendaki, mereka diampunkan dan masuk ke dalam syurga. Melainkan suatu kaum jua masuk syurga, maka sembah para sahabat. Maksud sembah para sahabat itu, para sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW,
siapa satu kaum itu ya Rasulullah? Iaitu siapakah satu kaum tadi yang akan masuk syurga? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang aku dan para sahabatku di dalamnya, ma ana alaihi wa ashabi, iaitu siapa yang ikut aku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku, iaitu yakni jalanku yang betul dan jalan para sahabatku, iaitulah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu maksud dia. Kalau diterjemahkan oleh Imam Syahrastani di dalam hadis ini, dia riwayatkan manhum ya Rasulullah, jawabnya adalah hum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kerana apa, hadis ini ada dua cara periwayatan dia. Satu diriwayatkan bil lafzi, ada satu lagi diriwayatkan bil makna. Diriwayatkan bil lafzi adalah exactly lafaz tersebut, sedangkan bil makna adalah dengan maksud daripada lafaz tersebut. Kerana apabila ulama atau sahabat meriwayatkan hadis tersebut, kadang-kadang dia meriwayatkan dengan bahasa Arab yang fasih, kadang-kadang dia riwayatkan dengan terjemahan, maksudnya dengan maksud daripada hadis tersebut. Maka Imam Syahrastani meriwayatkan ma ana alaihi washabi kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walau apapun itu, kita faham maksud dia apa, iaitu yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jangan pula kita jadi golongan yang klaim bahawa kami ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah ni, kami ikut para sahabat lah ni, maka tak boleh bermadhab ni. Mazhab Syafi'i, Syafi'i bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hanifah bukan hidup di zaman Rasul. Saya hanya pegang Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Jawapannya, tuan-tuan dan puan-puan, apakah para sahabat-sahabat itu, kan jelas dia kenal Rasulullah SAW, tidak bermazhab. Di zaman sahabat setelah wafatnya baginda Rasul, ada lebih kurang 40 mazhab. Dipanggil mazhab Aisyah radhiyallahu anha, mazhab Umar radhiyallahu anhu, mazhab Abi Bakar, mazhab Ibnu Mas'ud. Itu mazhab. Kerana apa yang dipanggil dengan mazhab, apabila orang yang tak tahu bertanya kepada orang yang tahu, iaitu dia tanya, dia jawab, akhirnya dia peganglah dengan apa jawapan tersebut. Maka persoalan-persoalan fiqh ditanya kepada para sahabat, antara satu sahabat dengan sahabat lain jawapan dia berbeza. Kenapa berbeza? Kerana ijtihad para sahabat berbeza. Kaul sahabi dipanggil kaul ashabi. Kaul ashab itu berbeza-beza. Kenapa boleh berbeza-beza? Kerana pengalaman Aisyah bersama Rasulullah SAW berbeza, pengalaman Umar bersama Rasulullah SAW berbeza. Maka mereka jawab sesuai dengan pengalamannya. Kadang-kala ada yang tidak ada hadis, ada yang tak jumpa hadisnya. Jadi dalam kes ini tidak pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Maka mereka berijtihad sesuai dengan apa yang mereka belajar daripada Rasulullah SAW. Maka lahirlah mazhab sahabat. Kalau tak percaya, tuan-tuan belajar kitab faraid je. Kitab faraid itu kitab waris. Kita akan belajar hadza mazhabu Umar, ini mazhab Sayyidina Umar. Kisah tentang aul. Kita ada belajar aul. Apa tu aul? Kita kena belajarlah dalam kitab faraid. Kami dulu belajar ini mazhab Umar, ini mazhab ini mazhab ini. Ini contoh dia dalam hal faraid. Kerana faraid ni salah satu perkara yang menyebabkan terjadinya khilaf di kalangan sahabat. Sebab faraid ni apa? Dia faraid, dia fardu, benda yang tak boleh dah, tak boleh, tak kena juga macam ni. Fardu. Faraid tu tuan-tuan fardu. Jadi tak boleh istilah dia saya tak nak pakai faraid, wajib. Kerana dia berkaitan bagaimana harta itu turun kepada anak-anak ahli waris. Dia dah pastikan di dalam Quran, naskan surat An-Nisa ni dah naskan siapa yang mendapat asabah, siapa yang mendapat 1/6, siapa yang dapat 1/8, bila isteri mendapat 1/8, bila tidak, semua dah lengkap. Lengkap pun ada kes yang ternyata tak jumpa, yang menyebabkan sahabat khilaf, maka keluar ijtihad.
apatah lagi perkara yang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Maka para sahabat khilaf kepada 40, kecil lagi menjadi berbelas, kecil lagi menjadi berpuluh, menjadi akhirnya tinggal 4. Itu cerita dia. Tinggal 4 mazhab, tuan-tuan. 4 mazhab. Berarti 4 mazhab itu masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan mengeluarkan mereka dari Ahlus Sunnah. Tak, mereka masih Ahlus Sunnah. Hanya sahaja kita ni kalau duk buka Sahih Bukhari, nak cari ustaz rukun solat apa, buka Sahih Bukhari, saya yakin semua tuan-tuan puan-puan kumpul bersama buka sama-sama pun tak jumpa rukun solat, tak jumpa. Sebab hadis-hadis tersebut tidak spesifik kata arkanus solat sab'ata asyara ruknan, tak sebut rukun solat sebanyak 17 rukun, tak sebut macam tu. Dia sebut macam mana? Diriwayatkan an, dari siapa, lalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda macam ni. Jadi kena faham dulu hadis ni maksud dia apa. Bila dah faham hadis ni, okey, ini maksud dia sunat, bukan fardu ni. Contoh dia, naha, apabila Rasul bersabda naha, aku melarang, naha Rasulullah SAW an apa, contoh dia melakukan apa misalnya yang dilarang. Ustaz, larangan ni mesti haram? Belum tentu. Al-qaza' tu apa? Potong sebahagian rambut, potong yang sebahagian yang lain. Hadis dia sahih dalam Sahih Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza'. Jadi Rasul melarang qaza'. Berarti haram terus. Ustaz, siapa yang potong rambut sikit, biarkan separuh sikit, berarti terus haram. Susahlah. Kerana apa susah? Contohnya saya nak potong sideburn. Qaza' ni apa? Bahasa Arab qaza' adalah halqu ba'di sya'ri wa yatruk ba'dah. Maksud apa? Mencukur sebahagian daripada rambut, meninggalkan sebahagian yang lain. Itu qaza'. Hadis itu umum, Rasul melarang qaza'. Berarti apa? Kalau kita pergi ke tukang kedai tukang potong rambut, dia pun cukur kat sini, kan cukur. Ini qaza', secara bahasa dah qaza'. Nak rapikan belakang ni qaza'. Apakah haram? Tak boleh lah haram. Lalu macam mana? Ulama kata, Imam Nawawi, bukan saya, Imam Nawawi kata dalam kitab Syarah Muslim, dia kata apa? Qaza' hukum dia makruh. Naha, tapi dengan makna makruh. Kenapa makruh? Kerana hadis itu bersifat dengan tabiat basyariah, iaitu masalah potong rambut. Manusia mesti nak potong rambut, ada yang dia tak nak potong, ada yang nak potong. So qaza' yang dimakruhkan ni macam mana? Contoh dia, ada orang nak potong separuh rambut dia, dia biarkan separuh, pang kan? Kita tak boleh terus hukum haram, hukum dia makruh. Kalau zaman dulu tu jibon tu lah, yang rambut satu macam ni, yang dia biolok semua botak, dia biarkan macam ni satu. Ini hukum dia makruh, tak boleh terus haram. Hadis itu kena faham dengan cara yang betul, seperti apa yang ulama faham. Kerana apa? Kerana ulama ada pekakas bahasa Arab dia. Jadi dia kena tahu mana yang am, mana yang khas, mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Ini boleh lihat dalam Syarah Muslim Imam Nawawi, dia syarahkan hadis tersebut. Jadi kita tak boleh terus qaza' ini haram, nanti susah. Rambut saya nak potong, nanti haram terus, tak boleh potong rambut. Kalau nak potong kena botak terus. Itu masalah dia. Contoh tuan-tuan. Itu baru satu, belum lagi banyak isu-isu yang lain. Sebab itulah berpecah pada madhab. Hubayah tidak boleh tidak. Hubayah itu tidak boleh tidak. Itu bahasa Melayu lama lah. Hai saudaraku yang beriman, wajib atasmu beriktikad dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dalam bab akidah kita berpegang pada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah kerana ia itulah jalan Nabi Allah dan para sahabatnya. Sebab inilah jalan yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ma ana alaihi wa ashabi. Okey. Dan sekalian mereka yang mengikut mereka dan yang mengikut kepada yang mengikut mereka itu hingga hari kiamat.
yaitu tabi'in, orang yang ikut kepada para sahabat, wa tabi'it tabi'in, orang yang ikut pada yang ikut para sahabat ila yaumil qiyamah, sampai kita lah. Itu alasan. Lalu dia sebut apa? Dan wajib atasmu menjauhi sekalian i'tiqad bid'ah yang sesat. Oleh sebab itu kita kena menjauhi i'tiqad yang bid'ah yang sesat. Yang sesat macam mana? Seperti i'tiqad segala kaum yang 72, iaitu semua i'tiqad kaum yang 72 tadi. Berarti 73 golongan, semuanya masuk api neraka kecuali satu, berarti 72 lah yang sesat. 72 yang tersebut bilangan mereka itu di dalam hadis tersebut. Lalu dia bertanya, Ustaz, apa yang membuktikan Ustaz yang ikut i'tikad Rasulullah SAW dan para sahabatnya bukan lain dia, Ustaz? Golongan yang tak nak bermazhab itu mereka pegang pada Al-Quran dan Sunnah secara akidah juga. Allah kata gini, mereka ikut gini. Allah kata gitu, mereka ikut gitu. Ya ke? Sekarang saya tanya, ketika Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas mentakwil Al-Quran, mereka pula mengatakan orang yang mentakwil itu sesat, terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Apakah para sahabat seperti Ibnu Abbas terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah? Ini isu dia. Seperti ayat Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim, mereka tidak mengizinkan takwil. Mereka kena letak makna dengan makna hakiki, yad dengan makna hakiki, iaitu tangan atau jawarih. Cuma cara jawarih itu macam mana, itu mereka kata tak tahu. Kita jawab balik, apakah betul sahabat kata bahawa yadullahi fawqa aydihim makna dia adalah jawarih? Jawarih itu anggota, anggota tubuh. Mana bagi saya satu hadis ataupun athar para sahabat memaknakan yadullahi fawqa aydihim dengan makna jawarih, anggota. Minimum ada hadis atau athar yang meriwayatkan yadullahi fawqa aydihim, dia tunjukkan tangan misalnya, dia tak ada. Jadi apa? Ulama memahami bahawa sama ada yang diiktikadkan oleh ulama para salafus salih inilah yang benar, atau yang dipilih oleh ulama khalaf, yang mana dua-duanya tak bertentangan. Yaitu apa? Sama ada menyerahkan maknanya kepada Allah SWT. Ini yang dipegang oleh para sahabat dan para ulama salafus salih, dipanggil dengan tafwid, atau diberi makna, ditakwil dengan memahami ayat tersebut sesuai dengan kaedah bahasa yang dipanggil dengan apa? Yaitu bahasa yang majazi, metaphorical, yang metafora. Yadun dengan makna kekuasaan, kerana bahasa menuntut perkara seperti itu. Dan ada asalnya, ada ulama salafus salih, Imam Tabari mentakwil, Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas mentakwil, itu misalnya dia. Dan lain-lain, Imam Bukhari. Okey, boleh faham tuan-tuan? Jadi atas dasar itu, kenapa tidak dimaknakan dengan makna hakiki? Kerana makna hakiki akan menyebabkan tajsim misalnya. Lalu kata Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggores pada bumi dengan suatu gores yang lurus. Maksud dia apa? Ibnu Mas'ud kata Rasul telah meletakkan garisan di bumi ini, mana yang hak, mana yang batil. Maka sabdanya, ikutlah agama Allah Ta'ala dan Nabi-Nya yang mustaqim, yang lurus. Maksud mustaqim itu yang lurus. Jadi kena ikut agama ini yang lurus. Kemudian maka digorisnya pula beberapa goris di kiri dan di kanan goris yang lurus itu. Lalu ada jalur yang macam ni, ada jalur yang macam ni. Ada yang menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Dalam bahasa Arab dipanggil apa? Yang tatarruf, atau yang bainal ifrati wal tafrid. Bainal ifrati wal tafrid, ada yang terlalu ekstrim ke kanan, ekstrim kiri.
Ada yang ekstrim terlalu tak nak buat apa-apa. Itu dipanggil dengan ibahiyun. Ibahiyun ni kalau terjemah ni bahasa yang digunakan oleh orang biasanya liberalisme lah. Cuma dengan makna yang batil lah, bukan dengan makna yang sahih. Kerana liberal maknanya bebas, kebebasan. Kita nak membebaskan diri daripada penjajah, ini juga liberal secara bahasa. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang nak membebaskan tafsiran Islam daripada mana-mana belenggu, sehingga kan mereka berani menghalalkan perkara yang haram. Contoh dia apa? Dari kewajipan solat mengatakan solat tak wajib kerana makna solat adalah doa, misalan dia. Ataupun terlalu keras, sehingga kan dia memaknai suatu perkara dalam ayat tersebut sehingga kan mudah untuk menyesatkan yang lain, mengkafirkan yang lain. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Engkau tak ikut aku, kafir. Terus tak ikut aku langsung kafir. Berbeza parti kafir, berbeza madhab kafir, berbeza apa kafir, semuanya kafir. Nauzubillahi min dzalik. Dua-dua ini dilarang. Ini yang dimaksud, ada goris kiri, goris kanan. Lalu dia sebut apa? Maka sabdanya, inilah beberapa jalan yang atas tiap-tiap satu jalan itu syaitan memanggil kepada jalan itu. Maksud dia apa? Yang kekini ifrat dan tafrid, dua-duanya syaitan bermain untuk memisungkan kita. Ada yang tanya, Ustaz, saya itu susah lah nak tahu mana yang betul yang salah. Saya ini orang awam. Orang awam ni tak tahu nak bezakan yang hak dan yang batil. Contoh tu. So macam mana? Kalau saya ditanya, jalan yang paling selamat adalah as-sawad al-a'zam. Sawad al-a'zam ni apa? Majority. Dan tuan-tuan jangan risau. Sejak zaman Rasulullah SAW, Islam itu diturunkan pada para sahabat, dan ketika zaman sahabat mereka hanya berpegang secara akidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Para sahabat ni. Sebab itu mereka majoriti sawadul azam. Diturun kepada para tabi'in juga sawadul azam. Ada yang jadi Syiah, Ustaz, sikit, tak banyak. Yang berperang bersama Ali bukan Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlul Bait dan lain-lain. Dan sebahagian daripada mereka tak puas hati dengan Ali, maka lahirlah Khawarij. Pecahlah golongan Nawasib di kalangan sahabat yang ada di Damaskus bersama Muawiyah. Ada di kalangan tabi'in, maksud dia yang ikut mereka, tapi yang kenal dengan mereka, yang lahirlah dari golongan Nawasib. Seperti Yazid. Yazid ini, kalau ulama Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab dia kata Yazid ini khilaf, apakah kufur ataupun fasik sahaja. Yang paling sahih dia fasik, kita tak mengkafirkan dia, tapi dia fasik. Kerana dalam riwayat dia minum, dia membunuh para sahabat, dia membunuh Ahlul Bait, dia mencaci maki dan lain-lain. Ini disebut. Beza dengan Muawiyah, tak, Muawiyah ni khilaf secara ijtihadi. Tapi kalau Yazid, ni dalam kitab Sawa'iq. Dia ada karang kitab Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Itu Nawasib. Kecuali sampailah zaman Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz, maka dia membetulkan kembali. Membetulkan kembali, tak boleh mencaci maki Ahlul Bait. Ini misalnya. Sedangkan dari golongan Syiah pula, di zaman Sayyidina Ali dan lain, majoriti ahli sunnah, sawadul azam. Tapi ada yang hulu, termasuk golongan Rawafid, ada yang hulu. Tapi mereka tak muncul waktu itu, mereka minoriti, tak zahir. Sampailah zaman Safawi, maka baru mendapat kepimpinan kerajaan, baru mereka zahir sampai hari ini. Padahal di Iran itu dulu majoriti ahli sunnah. Imam siapa? Imam Ghazali Iran.
Fakhruddin Ar-Razi di Iran, Imam Al-Hiji di Iran, dan lain-lain. Mereka semua adalah ahli sunnah wal jamaah dulu. Hanya di zaman Safawid baru terlihat, yaitu golongan-golongan Syiah yang dulu diam-diam terzahir, akhirnya membina suatu kerajaan, runtuh, hidup lagi yang sampai sekarang. Itu misalnya. Khawarij wujud kecil, lepas itu hilang. Berarti majoriti menyelamatkan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Apakah akidah kita di Malaysia ini majoriti? Majoriti ahli sunnah wal jamaah, seperti yang telah ditetapkan oleh Muzakarah tahun 2014. Ahli sunnah wal jamaah didefinisikan sebagai Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ditetapkan lagi pada Multaqa AJK Fatwa seluruh Malaysia kebangsaan yang ada pada minggu lepas. Disebutkan oleh Sahibus Samahah Mufti Sabah, Datuk Bungsu Aziz bin Jaafar, dia kata, dan dinukilkan bahawa merupakan resolusi daripada AJK Fatwa untuk menjadikan ahli sunnah wal jamaah ditafsirkan sebagai Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bukti dia apa? Kitab Turas. Ni kitab Turas ni. Ni Turas ni. Syekh Arsyad Banjari adalah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Syekh Wan Daud Al-Fatani, Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, semua ulama besar, semuanya ahli sunnah wal jamaah mengikut Asy'ariyah Maturidiyah. Aqidatun Najin, Sirajul Huda, Bidayatul Hidayah, itu semua kitab akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ustaz, ini di Malaysia sahaja? Tak. Kalau kita pergi dari Malaysia sampai ke India Maturidiyah, selatan India Asy'ariyah. Kita pindah lagi ke Iran, zaman dulu Asy'ariyah dan Maturidiyah, hari ini sahaja Syiah. Yang ahli sunnah tak boleh bercakap. Ini fakta. Kalau pergi ke Iran, kawan-kawan saya yang pergi ke Tehran, dia kata sebenarnya mereka bukan banyak yang Syiah pun, majoriti sekular, kena paksa pakai tudung kat luar. Kalau boleh nak buka habis free hand. Itu cerita dia. Kita pergi lagi masuk ke Iraq, majoriti Iraq ahli sunnah wal jamaah, Syiah sikit, minoriti sebenarnya, majoriti adalah ahli sunnah wal jamaah. Lihat kisah Saddam Hussein dengan perperangannya dengan golongan Syiah dulu. Kita masuk lagi ke Syria dan Saudi ini sebenarnya majoriti ahli sunnah wal jamaah. Dil Ahsa ini antara apa? Antara golongan Syiah dengan mazhab Syafi'i. Ada satu guru kepada guru-guru kami, nama dia Syekh Dogan. Syekh Dogan ni dah meninggal lah, almarhum. Dia ada murid Abdul Ilah Al-Arfaj. Dia cakap kepada kami semua bahawa majoriti di Ahsa itu Syafi'i madhab, Asy'ari aqidatan. Cuma negara dia dah berbeza perlembagaan sehingga kan memaksa orang mengikuti madhab Wahabi. Tapi di Syria majoriti ahli sunnah wal jamaah. Ada yang kata, ustaz sekarang mereka tu Syiah. Sebenarnya presiden dia itu sekular, tak solat ke tak solat wallahu a'lam bisawab. Tapi mufti Syria adalah ahli sunnah wal jamaah, dulu bernama Syekh Ahmad Kuftaro. Dia mazhab dia adalah ahli sunnah wal jamaah, akidah dia Asy'ari Sufi. Itu Syekh Ahmad Kuftaro. Ini yang terkenal. Kita pergi lagi masuk ke Mesir Asy'ariyah lah majoriti, Maturidiyah juga wujud. Al-Azhar Asy-Syarif menjadi saksi kepada kita semua. Jangan pula kita belajar kat Al-Azhar nak keluar daripada empat mazhab ni, nak keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, nak ikut mazhab yang lain. Tak betul. Kita pergi lagi Zaitunah di Tunis, Asy'ari Maliki. Pergi lagi di Algeria, semuanya Asy'ari Maliki. Masuk ke Maghribi Qarawiyyin juga Asy'ari Maliki. Berarti apa tuan-tuan? Majoriti adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu cara nak selamat, pegang pada jalan majoriti. Ini beberapa jalan yang inilah beberapa jalan yang atas tiap-tiap satu jalan itu syaitan memanggil kepada jalan itu, nak panggil untuk sesatkan kita.
Lalu Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW itu membaca ayat Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, iaitu agamaku, agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya. Jadi ikut jalan ini, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam. Jangan ke kiri, jangan ke kanan, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Jadi ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi muallif menjelaskan tentang apa? Tentang pentingnya kita ikut kepada jalan Rasulullah SAW dan para sahabat yang diikuti oleh para tabi'in, para tabi'in sampailah hari ini. Sampailah hari ini majoriti. Majoriti. Jadi di Malaysia ini kita tak perlu risau. Kalau di Selangor jelas dah ada fatwa tentang apa? Fatwa di mana kita dilarang bid'ah-bid'ahkan amalan yang telah ada di Selangor ni. Mula dari wirid setelah solat. Jadi kalau yang jadi imam tu wirid dia kuat, biar kuat. Kena kuat. Lalu seperti apa? Seperti berkunut. Ini semua mazhab Syafi'i. Ada termaktub dalam mazhab Syafi'i. Bukan tidak ada, ada. Hanya sahaja apa? Banyak orang tidak membaca kitab sehingga tak jumpa. Kalau dia baca kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, ada dah termaktub. Dalil-dalil dia pun ada dalam kitab Fathul Wahhab tu, disebutkan dalil-dalil hujah-hujah dia, sama ada qiyas dan lain-lain. Berarti ini majoriti. Apalagi kita di Selangor, Sultan Sulaiman Shah almarhum mengarang kitab yang kita dah khatam dah kat sini. Nama kitab dia adalah Aqidah Sulaimaniyah, atau dipanggil nama kitab dia Pohon Agama. Diringkaskan oleh kawan saya dipanggil dengan Aqidah Sulaimaniyah, Pohon Agama. Hidup sezaman dengan Sultan Alang Iskandar Shah Perak, mengarang kitab Risalah Iskandariyah. Sama. Ini sama. Lepas tu belum lagi dari negeri-negeri yang lain. Kalau di Sabah telah dimaktubkan dalam enactment jenayah syariah bahawa selain Islam yang mengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka dianggap terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini contoh dia. Begitu juga di negeri Kelantan menjadi undang-undang tubuh negeri bahawa Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi orang yang di Kelantan tu kita kena kabarlah, kena konsisten dengan undang-undang tubuh negeri. Kalau di Perak keluar fatwa bahawa golongan Wahabi dan golongan Syiah adalah terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu jelas. Kalau kita pergi ke Johor, jelas Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dah berupa fatwa yang ditetapkan dan dikeluarkan, dan ini merupakan titah daripada Sultan Johor titah kena keluarkan fatwa, iaitu siapa Ahli Sunnah wal Jamaah dan golongan ni yang sesat ni kena keluarkan. Negeri Sembilan tak payah cakap lah. Negeri Sembilan ni negeri tarekat. Berarti apa? Berarti golongan yang terkeluar daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak boleh diterima di Negeri Sembilan. Tegas. Begitu juga negeri-negeri yang lain dalam usaha menuju perkara tersebut. Dari dasar itu insya-Allah kita di Masjid Syakirin sentiasa konsisten dengan Ahli Sunnah wal Jamaah mengikut neraca Asy'ariyah dan Maturidiyah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Insya-Allah kita sambung minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.